Hadis-hadis ni kita baca dah dah. Baca dah. Babun fi ahadits mutafarriqah. Ini hadis-hadis yang pelbagai yang kita telah baca dahulu ni, bawah tajuk baru ni, iaitu haddatsana Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humayd qala Abd akhbarana wa qala ibn Rafi' haddatsana Abd Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wasifa lakum. Start situlah hak kita tak ada bincang baru ni, dan seterusnya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari nur, cahaya, dan jan diciptakan dari marijim min nar, yaitu dari julangan api yang bercampur dengan asap hitam. Asap hitam api dengan julangan api itu. Jadi daripada itulah jan, yakni iblis, bapa kepada jin. Wa khuliqa Adam mimma wasifa lakum. Adam pula diciptakan daripada apa yang telah digambarkan kepada kami. Apa yang telah diceritakan, digambarkan kepada kamu, yakni oleh Allah di dalam beberapa firman-Nya dalam Quran. Misalnya, inni khaliqum basharam min tin, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia dari tanah. Misalnya, dan banyak lagi lah lain-lain. Itulah yang dimaksudkan dengan yang digambarkan kepada kamu, yakni oleh Allah. Hadis ini menceritakan 3 kejadian yang berbeza. Satunya malaikat, yang kedua jin, makhluk jin, dan yang ketiganya ialah manusia. Malaikat dijadikan dari cahaya, dan malaikat ni kalau kita baca dalam Quran, sifatnya ialah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak menderhakai perintah Allah dan melakukan apa sahaja yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu kerja malaikat. Dan mereka ni tidak derhaka kepada Allah, tak ada buat hak tak molek. Dia tak terlitah pun Allah ke tak molek, tak terlitah pun Allah ke tak molek, nak buat tak molek. Tak ada pilihan. Maksudnya tak ada pilihan nak buat hak tak molek. Dia buat hak molek saja. Hak Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia buat apa-apa, hak ni diperintahkan buat gani, dia buat gitu. Hak ni diperintahkan buat gani, dia buat gitu. Itu maksudnya berkenaan dengan malaikat. Makhluk Allah juga, makhluk Allah juga. Dan panjanglah cerita-cerita lebih panjang itu di dalam kitab-kitab Usuluddin lah. Malaikat ni mati ke tidak, apa hak tu dibincangkan dalam kitab-kitab Usuluddin. Masuk syurga ke tidak, panjanglah ceritanya. Dari segi masuk neraka tu tentulah tidaknya, mereka tak ada buat dosa ke apa. Mereka ni tidak berdosa. Itu panjang cerita. Kejadiannya daripada cahaya. Jan pula, jan iaitu jin, dijadikan dari nar, api.
Api pula bukan api sembarangan api, tidak, tapi api yang disebut di sini dalam syarah Imam Nawawi, al-lahab al-mukhtalit bisawadin nar, bisawadi dukhanin nar. Di situ terjatuh satu perkataan dukhan, iaitu julangan api yang bercampur dengan asap api yang hitam. Itu maksud nar di sini. Kejadian jin itu jadi daripada api hak lagu tu lah. Api hak lagu tu. Itu kejadian jin. Dinamakan jin. Apa jin? Sebab dia tidak nyata kepada kita. Mana kita tak nampak, terlindung, tertutup. Dalam bahasa Arab, kalau ada perkataan yang berasal daripada dua huruf, jin nun, jin nun, kalau ada asal hak ni, ikutlah ubah ke mana-mana, baris ke mana-mana, itu asasnya, maka dia memberi makna menutup, tertutup, terdinding, terlindung. Itu maksud perkataan daripada dua huruf, jin dan nun. Misalnya kita kata junun, gila, jin nun juga, cuma dia tak apa wah, lepas tu nun jadi dua, junun, gila, kegilaan. Apa? Akal kita tertutup, akal manusia tertutup. Bila tertutup, dia jadi gila. Dia ada makna tertutup. Jannah, jinnun juga, taman atau kebun atau syurga. Sebab apa? Sebab di situ rimbun dengan daun-daun kayu, pokok-pokok kayu, rimbun menutupi bahagian-bahagian bawah dia. Rimbun lah, mana lebat pokok-pokok dia. Sebab tu dikatakan jannah, kebun, taman atau syurga. Jadi ada makna menutup juga. Ada makna menutup juga. Janin misalnya, kita janin, kita dalam bahasa Melayu pun guna janin juga. Itu bahasa Arab asalnya. Jinnun juga, cuma dia tambah ya. Dia tambah ya dan tambah nusa lagi. Asal dia jinnun lah, janin. Sebab apa? Dia duduk dalam perut ibu, tertutup, terlindung, tak nampak zahir dengan mata kasar, tak nampak. Begitu. Lepas tu banyak lagi lah orang lain. Junnah, as-sawmu junnah. Nabi kata puasa itu adalah perisai. Perisai, junnah, jinnun juga. Sebab perisai kan dapat melindungi seseorang daripada senjata. Kalau dipukul, ditetak, dia sanggah gitu, jadi tertutup, lindung dia, selamat. Dia ada makna tu juga. Dan jin, ni jinnun saja. Ni jinnun saja. Ni lah asalnya. Tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Tapi kadang-kadang bila dia menjelma dalam bentuk gapa-gapa, kita boleh lihat, boleh tengok tu. Jadi dia boleh tukar-tukar rupa dia tu. Itulah dikatakan jin. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam pula diciptakan daripada apa yang telah digambarkan kepada kamu, diceritakan kepada kamu, seperti dalam Quran yang anda baca tadi, daripada tanah. Itulah asal kejadiannya. Adam tu daripada tanah. Lepas tu anak cucu dia tu tidak. Itu dalam ayat yang lain pula sebut dijadikan daripada air mani. Memang ada juga. Tapi asal kejadian manusia ialah daripada tanah. Daripada tanah. Itulah maksud hadis yang pelbagai ni. Lepas tu pergi kepada hadis seterusnya, riwayat daripada Abi Hurairah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umat
satu kumpulan daripada Bani Israel lenyap, hilang. La yudra ma fa'alat, tidak diketahui ke mana perginya. Wala uraha illa al-fa'r, nampaknya ia adalah tikus. Yang hilang itu tikus. Nabi kata, ala tarawnaha, tidakkah kamu perhatikan apabila diletakkan di hadapannya susu unta, ia tidak minum, dan apabila diletakkan di hadapannya susu biri-biri atau kambing, dia minum, ia minum. Kata Abu Hurairah, saya ceritakan hadis ini kepada Ka'ab. Dia berkata, dia pun kata, adakah engkau telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya kata, iya. Dia kata lagi, beberapa kali, miraran, beberapa kali dia tanya lagi, mau dengar Rasulullah kata gitu? Beberapa kali. Saya kata, aku baca Taurat kah? Dah tu aku baca Taurat kah? Adakah aku membaca Taurat? Kata Ishaq dalam riwayatnya, la nadri ma fa'alat. Jadi tadi la yudra ma fa'alat, berdasarkan riwayat Ishaq. Dalam riwayat dia bukan lagi itu lafaznya, beza sikit. La nadri ma fa'alat, la nadri ma fa'alat, kita tidak tahu ke mana perginya. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya tikus maskhun adalah satu makhluk yang dimasakkan, yang diubahkan kejadiannya, yang ditukar rupanya. Tandanya ialah apabila diletakkan di hadapannya susu kambing, dia minum, ia minum. Dan apabila diletakkan, kalau diletakkan di hadapan dia susu unta, dia tidak akan merasainya, dia tak minum. Berkata kepadanya Ka'ab, adakah engkau mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah kata, adakah Taurat diturunkan kepada saya? Ada tu Taurat turun ke saya kah? Kata dia. Itu dua hadis di bawah bab yang sama juga, iaitu pelbagai hadis. Di bawah bab ni ada macam-macam hadis. Tidak serupa dengan tadi kan? Tadi berhubung dengan kejadian malaikat, apa kejadian jin. Hak ni berkenaan dengan tikus pula. Jadi riwayat daripada Abi Hurairah, kata dia, satu umat, satu kumpulan daripada Bani Israel hilang, tak tahu pergi ke mana, lenyap. Ini tak tahu pergi ke mana. Nabi SAW kata, supaya kita terjemah sana lah. Maksudnya, kata dia, tikus. Maknanya umat Bani Israel yang hilang tu jadi tikus. Orang panggil masah. Masah ni bertukar rupa. Tuhan tukar rupa dia. Dia jadi mamsuh. Yang ni makhluk yang dimasahkan. Masahkan ditukar rupa. Asalnya lagu lain, muka lain, jadi muka lain. Nabi SAW apa kata? Tak tengok, kata dia, gini, supaya kita terjemah tadi lah. Jadi apa yang gitu tu, dia tak minum susu unta. Kalau susu kambing minum. Ini dalam syarah Imam Nawawi. Kita tengok sini dulu. Sebabnya susu unta diharamkan kepada Bani Israel. Daging unta pun diharamkan. Jadi tidak semua tikus, tidak semua binatang-binatang lain minumlah kau susu. Hendak dia memilih. Susu kambing minum, kalau susu unta tak minum. Sebab apa? Sebab unta dan susu dia tu masuk sekali lah, diharamkan kepada Bani Israel.
Adapun daging kambing, biri dan untanya tidak diharamkan. Itu sebab dia minum. Jadi ini menunjukkan tikus yang enggan minum susu unta, tidak susu kambing, itu menunjukkan ia dimasakkan, mana ditukarkan rupa daripada rupa manusia kepada rupa tikus dari Bani Israel. Ini salah satu hadis yang muskil. Dalam kita hadis ni, dalam banyak-banyak hadis ni, dia ada hadis zahir gitu ya, tak ada muskil apa. Ada hadis yang mutasyabihat, kita nampak macam Tuhan tu digambarkan macam makhluk, ada tangan, ada jari misalnya, itu mutasyabihat. Ada sejenis lagi hadis, orang panggil hadis muskil. Dia ada kitab suku-suku tu, ada kitab suku-suku pula, muskilul hadis. Kita kena cari benda-benda lagu ni, nak menyelesaikan benda lagu ni, kena cari dalam kitab tu, ataupun dalam syarah-syarah hak besar-besar, dia sebutlah. Cuba kita tengok ni, syarah Imam Nawawi ni 9 jilid tu, tapi tak ada lagi, tak payah lagi. Syarah 9 jilid pun tak payah lagi. Apa cerita ni? Tapi kalau dalam Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar, situ dia cerita, ada cerita apa maksudnya. Sebab itu kadang-kadang hadis, kalau kita tak mengaji, payah. Kita jadi macam dongeng gitu cerita, macam dongeng. Kita nak kata dongeng kan tak berani. Mungkin dalam Sahih Muslim pernah. Lagu mana? Apa maksud dia? Itulah yang jadi muskil tu. Jadi di sini kalau kita perhatikan lafaz hadis ini, la yudra ma fa'alat, dalam riwayat Ishaq, la nadri ma fa'alat. La nadri ma fa'alat, gitu, kita tak tahu atau tidak diketahui berdasarkan riwayat di atas tu kemana perginya. Wala uraha, la uraha ni maksudnya, kalau kita nak tafsirkan makna dia, la azunnuha, aku fikir tak ada lain, fikir, aku serah tak ada lain melainkan tikus dah. Nabi kata tikus dah. Jadi Hanin ni dia kata serah. Kalau kita bahasa Kelantan, kita aku serah, dia gini-gini, serah, aku fikir, aku agak, boleh berlaku agak. Apa ni? La uraha maksudnya la azunnu, aku tidak fikir melainkan begini-begini. Kalau bahasa yang mudahnya, tak ada lain dah, tikus lah, begitu, tikus lah. Jadi hak ni jelas dia sebut zan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zan Nabi, bukan yakin, zan, sebab dia guna perkataan la uraha yang memberi arti la azunnuha. Aku fikir, aku serah, apa ni rasanya, begitu makna dia. Jadi hak ni bukan sesuatu yang menggambarkan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah, misalnya dalam Fathul Bari, dia sebut la azunnu wa hadzal lafz sarihun annahu kana dhannan minhu sallallahu alaihi wasallam wa lam yuqarra alaihi. Ini jelas menunjukkan bahawa ia, lafaz ini jelas menunjukkan bahawa ia hanya sangkaan, perasaan, kira-kira, fikir Nabi SAW sahaja, dan baginda tidak ditetapkan di atas keadaan itu, bukan sampai ke mati gitu. Sehingga sahabat-sahabat semua percaya gitulah, tak ada berubah. Tidak begitu. Lepas tu kita kata, Nabi boleh salah juga, kan boleh ke Nabi fikir-fikir gitu? Memang ada begitu. Sebelum pada ni kita jumpa kan hadis Ibn Sayyad. Mula-mula Nabi tidak kata putus Nabi, dok tu dia tak kata gitu. Sehingga sahabat-sahabat dulu
Gita Ibnu Sayyad itu. Sayyidina Umar kata, biar aku bunuhlah dia. Nabi SAW tak beri. Sebab yang bunuh dia tu bukan mu, Nabi kata. Kalau tidak dia, kalau tidak Dajjal, tak ada pasal bunuh. Tak ada pasal bunuh. Kalau dia, yang ledah dia tu Dajjal tu, bukan mu yang bunuhnya. Mana Nabi Isa, gitulah kira-kira. Dia tidak putus gitu. Dulu kita sudah bicara dah, ada sudah ayat dah. Apa maksud dia? Di sana tengok semula rakaman ada dah, tak perlu kita ulas semula dah. Bicara panjang dah situ. Benda-benda macam tu beberapa kali berlaku kepada Nabi SAW. Sebabnya apa jadi gitu, Allah SWT bagi gambaran umum kepada dia. Dajjal begini sifat dia. Dia tidak bagi gambaran tentang Dajjal tu sekaligus. Di mana semua sekali lah lengkap. Tidak gitu. Dia beri sikit-sikit. Daripada situlah menunjukkan Nabi SAW ni, dia cerita sesuatu tu bukan dia rekod dah. Dia cerita setakat mana dia tahu tu, Ibu tahu ke dia. Lepas tu berubah pula lagu lain. Ada ayat lagu lain pula, sehingga akhirnya kita buat kesimpulan bahawa Ibnu Sayyad tidak Dajjal. Dan kita sudah bincang aja dah. Dia mati Islam, dia Islam. Pergi Mekah, wajib gapo. Das mati sebagai seorang Islam, sahabat-sahabat semaya jenazah dia. Dajjal lah bukan? Dia apa kata? Dia sedih juga. Orang duduk kata dia Dajjal. Kalau Dajjal kata dia, macam mana boleh masuk ke Mekah Madinah? Aku masuk ke Mekah Madinah. Macam-macam lah bukti dia bagi. Dan memang terbukti dia Islam, masuk Islam, lepas pada tu mati atas Islam. Kerana tak betul lah. Nabi SAW pun tidak kata dengan putus bahawa dia memang Dajjal. Dia tak kata gitu. Cuma berdasarkan gambaran yang Allah SWT bagi kepada dia tentang beberapa sifat Dajjal, dia cerita kepada sahabat dia. Jadi sahabat tu nampak, hok ni bukan ni, gitu. Lepas pada tu dia berubah, bagi maklumat lebih-lebih lagi, sehingga akhirnya muktamad lah, jelas lah bahawa Dajjal ni hok mana. Supaya juga cerita jasasah sebelum pada ni. Jasasah tu pun kita sudah bicara dah. Jadi setengah-setengah tu kata jasasah tu Dajjalnya. Yang sebenarnya tidak berlaku. Hak betulnya Dajjal itu tak mari lagi. Dan dia mari akhir zaman. Jadi kita kata apa yang Nabi tak tahu? Dah tahu akhir zaman Nabi Isa akan bunuh, dia tahu dah. Dia tahu secara umum, tidak secara terperinci. Tidak secara terperinci di peringkat awal. Lepas pada tu dia tahulah. Sebab tu kita baca hadis, kita tengok semua. Terutamanya kita tengok bahagian bab Dajjal secara khusus. Di situlah kita nampak gambaran yang penuh cukup tentang Dajjal. Jangan tengok jasasah Ibnu Sayyad. Itu di satu peringkat. Ketika Nabi SAW diberikan gambaran umum, ada beberapa ciri dia, sifat dia diberikan kepada Rasulullah pun cerita. Di situlah berlaku kekeliruan kepada sahabat-sahabat. Sebab memang pelik pun, dia tu memang pelik. Memang pelik. Tak apalah. Serupa juga dengan hak mamsuh. Hak mamsuh ni makhluk yang dimasah. Dimasah tu ditukar rupa. Memang ada. Berlaku. Dalam sejarah mana Allah SWT tukar rupa orang tu jadi kera. Jadi makhluk lain. Ada. Jadi gambaran umum tu ada. Boleh jadilah satu golongan daripada Bani Israel yang lenyap, yang tak tahu pergi ke mana tu, begitu jadinya. Sebab dia melanggar perintah Allah SWT. Dalam Quran disebutkan kunu qiradatan khasi'in. Walaupun ada tafsiran macam-macam lagi, tapi salah satunya ialah memang Allah SWT suruh jadi kera. Jadi kera. Jadi bertukar rupa manusia tu pada kera. Itulah yang dikatakan mamsuh. Secara umumnya ada benda macam tu. Tetapi semua benda kah? Semua benda, semua binatang yang ada ni ditukar rupa daripada hak lain kah? Supaya dalam kepercayaan agama Hindu misalnya, yang mengatakan dia ada dalam kepercayaan, dia panggil kepercayaan awagaman ataupun awagaman. Awagaman tu memanglah dalam kepercayaan mereka semua manusia ni
akhirat dianya bila dia mati dia bertukar jadi masuk dalam makhluk lain, masuk dalam babi, kau dalam kera, kau dalam anjing, kau dalam ular, kau dalam apa, tak kira lah, tak tahu lah tu dia pun tak tahu dia masuk jadi ke dia tak tahu lah. Sebab tu dia tak boleh makan binatang-binatang tu, tak boleh pukul binatang, tak boleh tu. Sebab apa? Manusia tu dia kata hakikat tu. Cuma manusia masuk dalam tubuh binatang, kepercayaan dia lah, tak cara lah, tak betul tu biarlah, tapi memang gitu. Lepas tu hak binatang tu dia boleh bertukar jadi manusia. Manusia yang ada ni boleh jadi sebelum pada kelahiran dia ni, dia tu beruk boleh jadi, ataupun dia tu ular, dia kata buruk boleh jadi, kecil pun boleh jadi. Lepas tu jadi manusia. Apa yang jadi gini ni? Dia kata kerana amalan seseorang. Itu kepercayaan dia. Kalau amalan tu orang tu baik, dia akan jadi makhluk yang lebih baik, yang lebih baik. Sebab tu dia boleh jadi dewa. Manusia ni boleh jadi dewa, boleh jadi malaikat. Dia boleh jadi, dia meningkat kalau kita baik. Kalau kita buat tak molek, kita jadi kota, alah ke bawah tu. Itu kepercayaan dia. Memang ada. Tapi dalam Islam ni tak ada lagu tu, tak ada lagu tu. Yang adanya hak mamsukh. Dan mamsukh ni hak Nabi SAW kata ni umat dulu, dia minta dengan Allah SWT umat dia jangan jadi lagu tu. Allah terima. Sebab itu tak ada di kalangan umat Muhammad lagu tu. Allah terima. Tapi dalam sejarah dulu ada. Hak ni dia bagi gambaran umum. Nabi SAW ingat, sebab tengok apa nama ni, apa, tikus kalau bagi susu unta tak minum, kalau bagi susu kambing selain minum. Apa macam ada reti juga sikit sebanyak tu. Sebab apa? Sebab dia dulu orang Yahudi haram makan daging unta dan minum susu unta, haram. Jadi terbawa-bawa, walaupun dia bertukar rupa tu, dia ada lagi tabiat asal dia. Jadi Nabi kata agaknya tikulah, dia kata. Tetapi hak ni sangkaan Nabi SAW, Allah SWT tidak tetapkan begitu, tidak teruskan begitu, tidak biarkan begitu. Bahkan Allah SWT tegur, diberi dalam bentuk maklumat yang lebih lengkap, lebih sempurna selepas itu. Gapo dia? Ini misalnya Hafiz Ibn Hajar kata seperti inilah, kana dhannan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an ya'lama bil wahyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini ni sebelum dia dapat tahu berdasarkan wahyu. Mana hak tadi bukan wahyu, itu dugaan dia sahaja. Hak tadi dia kata macam ni ada ni bukan wahyu. Kena faham boleh. Orang kadang-kadang dia tak faham. Dia kata tidak wahyu pula ni. Hak ni bahagian ni tidak wahyu, itu semata-mata dugaan dia, agakkan dia. Lepas tu boleh berlaku, boleh lah. Ni lah contohnya. Nak terima tak terima tak tahulah, ikutlah. Tapi setengah-setengah kan mana boleh hadis. Hadis ni daripada Allah SWT. Allah SWT nak bui jadi orang mikir bahawa Nabi SAW ni walau dia pun sempurna macam mana, hebat macam mana pun, kalau Allah tak bui tahu, dia tak tahu. Agak gitu. Dia tu, sebab tu ya kita kata tidak Tuhan tu. Nak suruh manusia ni sedar dia tu bukan Tuhan. Kalau sepenuh belakang, tepat belakang, semua tahu belakang, Tuhan. Nak suruh umat ni terpelihara akidah dia. Apa dia ni orang kadang-kadang tak faham. Macam pupuk berlewi dia kata Nabi tahu belakang. Hak gaib dia tahu belakang. Tak kena tu lagu tu, canggah dengan Quran tu. Canggah dengan Quran, berapa banyak Quran. Dan sampai kemati Nabi SAW berapa banyak dia tidak tahu. Dia tahu bila Allah bagi tahu. Setengah-setengah tu dia berdasarkan dugaan dia, agakkan dia, fikir, dia fikir. Sebagai manusia biasa dia fikir. Bukan Nabi SAW tak guna akal dia langsung. Dia guna, dia ada akal, dia ada perasaan. Manusia dia. Cuma kalau Nabi ni tersalah dalam benda-benda lagu ni, Allah tegur. Hak ni dia tegur. Cuba tengok. Bukan kita kata. Orang ni kadang-kadang kalau kita kata kita gegar. Ni Hafiz Ibn Hajar kata.
Tokoh hak sudah mati dah, tak ada masalah. Orang ni kalau hidup payah, payah dia nak pakar orang hidup. Tapi kena mati dulu baru nak pakar. Ni cuba tengok. Dia kata kepada dia, sebelum dia mengetahui berdasarkan wahyu annal mamsuh la naslalahu wala aqib, bahawa manusia yang ditukar rupa oleh Allah zaman dulu, dia tak ada keturunan. Dia tak ada keturunan, dia tak terus, tak ada bakal, dia tak ada anak. Maknanya hak mana-mana hak Tuhan kata jadi gerak-gerak, patutnya mampu. Tak ada, habis sekatu ya. Dia tak ada kata ada keturunan pula. Tak ada. Sedangkan kalau kita perhati hak tikus ni, ada keturunan? Ada. Pas sebelum pada peristiwa ni, sebelum pada peristiwa ni, tak ada tikus dalam dunia. Ada. Lama dah tikus tu ada. Cuma sebahagian daripada tikus tu, berupa tikus tu ada yang mamsuh, yang ditukar rupa, asalnya manusia. Tapi hak tu dia tidak teruk keturunan dia, bakar dia tak ada. Mati sekatu. Mati sekatu je. Cuma kalau tikus-tikus ada dia tak semak, tak minum susu unta sungguh, itu tak tahulah kejadian dia. Kejadian dia tak makan got sepuluh lembu. Ada kan nak makan suku tawar? Dah. Nak makan jalomah? Dah. Tak ada. Nak makan gula kari kuzi? Tak ada. Lembu ni nak dia nak rupuk ya dia. Kalau gitu, kalau ni pun dia cindak gitu, nak kan kita tak tahu dia. Tak ada kena mengena dengan dia tu. Orang asalnya lepas tu ditukar rupa jadi tikus. Tak ada. Cuma Nabi agak boleh berlaku kepada Nabi SAW ni macam tu. Sebab tu kita kena belajar. Kadang-kadang orang ni ingat Nabi ni tidak mungkin tersalah, tersilap, terlupa. Itulah silap. Nabi terlupa. Quran ada dalam Abu Daud. Dia macam dia sakut tak boleh nak pergi. Sakut. Dia berokok. Mana dia tidak ingat. Padahal ayat tu dia sendiri ajak kepada orang lain ingat. Pasti dia tanya sahabat, apa tak tegur? Apa tak tegur? Mana sebagai manusia dia ada. Wah, terlupa gapo tu dia ada. Sebab tu kita kena tahu. Jangan malah tak tahu. Lama-lama kalau tak tahu, hak tu jadi Tuhan tu. Apa ni umat-umat lain lah selain daripada umat Islam ni. Habis kan Nabi-Nabi ni jadi Tuhan. Waktu tu tak jelas. Jadi Allah SWT bagi kepada kita Nabi lagu ni, kita tahu dia ada ketika dia dugaan dia tu tidak tepat. Tapi kok mana-mana pun Allah SWT tak kekalkan dia, biarkan dia begitu saja. Tak. Sampai ke mati. Sehingga mengeliru kau. Dan Allah SWT akan tegur. Macam dia terlupa. Ada ayat dia tu bukan Tuhan. Kalau Tuhan terlupa kan. Itu faedahnya pelaku terlupa tu kepada dia. Nak ayat dia ni manusia seperti kita. Sebab manusia ni kadang-kadang dia jadi telajak. Dia jadi telajak tu, dia akak seseorang tu sampai jadi Tuhan. Hak tu dalam sejarah betul hak tu. Sebab tu Nabi SAW tak bui lebih-lebih sangat pemujaan terhadap seseorang tu. Dia tak bui sujud misalnya. Apa? Sebab tu takut jadi naik ala ke lain. Dia sendiri pun dia tak bui. Apa sebab? Sebab tu ada berlaku kepada dia benda-benda macam ni. Hak silap. Hak silap. Apa ni sahabat-sahabat kahwin, apa ni pokok kurma. Di mula-mula dia kata lagu lain, lepas tu tak tepat. Tak buah lebak pada. Sahabat pun kata segala kalau kita buat gini jadi lebak. Nabi kata buat gitulah. Lalu dia kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Berlaku kepada Nabi begitu nak mengajar kepada kita sebagai pengajaran kepada kita bahawa urusan dunia kita tak perlu terikat dengan Nabi. Buat diri. Urusan dunia tak perlu terikat dengan dia. Urusan agama perlu terikat. Lepas tu kita nak kemajuan apa, kita nak alih, kita nak ajamatan, kita nak buat kepada bab. Lah ikut kita. Itu pengajaran dia. Bahkan dia kadang-kadang sebagai manusia dia boleh tersilap. Ketinggalan daripada orang lain. Sahabat-sahabat faham lah, tidak kata sahabat
Dengan sebab tu jadi tawar hati pada Nabi. Nabi tak tahu. Tak, dia faham molek. Gapo dia kita kena belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham molek. Tidak kata jadi keliru. Oh, aku tak sedia ikut Islam dengan sebab ni. Tengok. Hak dia kata tu Malaysia. Kita tahu lagi. Lebih pada dia. Lepas tu dia pula sendiri mengaku. Hak kita tu lebih molek. Buat waktu tak ada keliru. Sahabat-sahabat. Sebab dia faham. Hak kita nak ambil daripada Nabi tu gap. Supaya juga macam ni kadang-kadang dia ada dalam bentuk dugaan, agakkan, fikiran dia, tapi Allah SWT tidak kekalkan. Buktinya dia kata, iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, katanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah lam yaj'al limaskhin naslan wala aqiban. Allah SWT tidak menjadikan sesuatu yang ditukar rupanya. Manusia yang ditukar rupanya kepada binatang tu ada keturunan dan ada anak tu hati buat gitu. Tu hadisnya. Sedangkan kita tengok tikus ni ada keturunan. Ada bukan hak tu lah. Bukan hak tu lah. Jadi Nabi SAW ingat tikus ni daripada hak mamsukh tu, hak ditukar rupa. Seperti mana ada kera hak asalnya manusia. Jadi kera-kera semua dalam dunia ni asal manusia ke? Kalau macam tu jadi penghindu pula lah. Tidak. Hak tu ada satu bahagia saja. Dan bahagia tu dia tak ada keturunan, tak ada anak. Dia mati sekat tu. Hilang sekat tu. Kalau tikus ni betul pun dia ada sebahagia saja. Lepas pada tu tak ada. Tapi di sini tidak jelas. Di sini dia anggap saja. Dia bukan kata pasti tikus. Tidak begitu. Dan ia menunjukkan sini semua tikus tu. Sebab semua tikus. Semua tikus. Jadi itu tak kena. Tak kena. Bila begitu kita tak boleh pakai lah hak ni. Hak ni hadis Nabi SAW kata begini, tikus gapo ni, hak ni dugaan dia saja. Agakkan dia saja berdasarkan maklumat umum yang sedia ada pada dia. Setakat tu. Penentunya bukan hak ni, iaitu hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Allah SWT tidak meneruskan zuriat ataupun baka manusia yang ditukar rupa dia. Mana jadi apa-apa dia mati sekat tu. Tak ada. Bila kita dapati ni ada keturunan, mana tak lah, ni asal kejadian asal dia lah. Kejadian asal dia. Lepas pada tu Ka'ab al-Ahbar ini seorang padri Yahudi. Dia masuk Islam di zaman pemerintah Abu Bakar. Di zaman pemerintah Abu Bakar. Dia zaman Nabi ada dah, tapi dia tak masuk Islam lagi pada masa itu. Zaman Sayyidina Abu Bakar baru masuk Islam. Mana tidak sahabat lah. Tidak sahabat. Meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah, di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Ketika tu umur dia 104 tahun. Ka'ab al-Ahbar. Dalam kitab-kitab disebutkan riwayat dia banyak. Tapi riwayat dia ni bercampur-campur. Ada sahih, ada tidak sahih. Banyaknya daripada Israiliyat. Israiliyat yang masuk dalam Islam ni sebahagiannya adalah berpunca daripada dia. Berpunca daripada Ka'ab al-Ahbar. Memang dia alim lah. Alim di kalangan Yahudi. Alim kitab-kitab Yahudi tu dia alim. Dia kata pasal dia berasa pelik lah. Dia kata kepada Abu Hurairah, Nabi mu dengar Rasulullah SAW kata gitu kah? Abu Hurairah kata iyalah. Berapa kali dia kata. Lepas tu Abu Hurairah kata, bila aku baca Tauratnya, mu ingat aku ambil daripada Taurat. Jadi makna Abu Hurairah dia tak baca kitab Taurat. Dia tak tahu, tak cara pun. Hak mana-mana dia ayat tu daripada Nabi SAW. Daripada sinilah ulama-ulama buat kesimpulan, kalau seseorang sahabat tu ayat benda pelik, benda di luar jangkauan akal, mana kita kena kata itu diambil daripada Nabi SAW. Kecuali kalau kita dapat pastikan hak ni mari daripada Israiliyah. Macam Ka'bul Ahbar tu memang dia rahib pun asalnya. Memang dia orang alim Yahudi.
Boleh jadilah dia ada terbawa sekali dengan dia tu, kadang-kadang royak hadis, kadang-kadang royak hak tu. Jadi bercelaru. Macam Abdullah bin Amr bin Al-As pun, dia bukan seorang alim Islam ni, alim juga ahli kitab Yahudi gapo tu, dia pandai juga. Sebab tu kadang-kadang orang beringat sikit nak ambil hadis daripada dia, takut-takut bercelaru, yang ambil orang tu. Sebab itu antara sebab apa hadis Abdullah bin Amr bin Al-As kurang daripada hadis Abu Hurairah. Padahal dia banyak lagi, kata Abu Hurairah sendiri mengaku, dia kata dia banyak lagi, kata dia tahu hadis Rasulullah daripada aku. Tapi apa hadis dia tu kurang? Salah satu sebab ulama ceritanya, iaitu dia sebab alim Islam, alim juga apa ni Yahudi. Dia tahu kitab-kitab. Kadang-kadang dalam cerita dia tu, dia royak hak tu. Bila dia nak rekah, dia tak sebut daripada mana, bercelaru lah. Tempat ambil lah dia tu. Tapi kalau Abu Hurairah ni tak ada, dia tak baca kitab lain. Ni dia ambil daripada Nabi SAW. Tapi kita ingatlah, ambil daripada Nabi SAW ni tidak semestinya kita kena terima belaka. Sebab kata tadi lah, hak ni sebagai gapo Nabi kata, dugaan dia, agakkan dia. Kalau agakkan dan dugaan Nabi, tak mesti tepat lagi. Kalau tak tepat, Allah SWT akan tegur dia. Kemudian gitu pegangan kita ni, Allah SWT tak akan biarkan dia dalam keadaan tak pasti gitu. Tak. Misalnya Dajjal, memang pernah ada satu peringkat tu keliru. Jadi Ibnu Sayyad ni Dajjal kau tidak, memang satu peringkat, tapi dia tidak biarkan begitu sampai mati. Bahkan ada satu peringkat jelas betul, jelas betul. Ini menunjukkan Allah SWT nak bagi ilmu kepada Nabi, dia tidak bagi sekali, dia bagi peringkat demi peringkat. Itu hikmat dia lah, apa dia buat gitu. Kalau kita jelas nampaknya, seperti kata tadi lah, Nabi SAW menunjukkan dia bukan rekaan dia sendiri, agama ni dia cerita. Dia cerita tu sekadar yang Allah bagi tahu kepada dia. So, yang keduanya menunjukkan dia tu bukan tahu, semua tahu, sehingga jadi keliru kita dia dengan Tuhan. Ada dia makhluk, dia manusia. Sebagai manusia, dia ada kelemahan dia, ada kekurangan dia. Cuma dia dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Dia tidak akan dibiarkan dalam keadaan salah. Itu ya beza dengan kita. Boleh jadi pragmatis, kita nak pegang, hak kita pegang tu salah. Tu beza. Tak ada siapa dia bagi tegur kita, tak ada siapa dia bagi tegur kita. Kalau ada orang tegur pun, kita kata hak kita sedap lagi, kita serah. Jadi kita tak ikut dia lah. Ni kalau Nabi ni tu bagi wahyu pada dia, macam mana dia nak ragu, nak menghapuskan hak dulu. Begitulah cara. Ini termasuk dalam hadis-hadis muskil. Hadis-hadis muskil kena teliti molek. Hadis-hadis muskil banyaklah dalam hadis-hadis ni, dan banyak benar lah. Sebab tu kita kena mengaji. Kalau tidak mengaji, jadi bercelaru lah. Selalu ada sebelum pada ni pun, kadang-kadang hadis tu betul dah, sahih dah, memang Nabi buat gitu sungguh pun, tapi kita tak boleh buat lagu tu. Kalau kita buat salah. Kalau kita buat jadi salah. Tidak semesti sunnah ni boleh diikut belakang. Banyak perkara juga tu. Lepas tu kita kata, lagu mana pula gini, 2-3 hari lepas anda ada sebut dah ni di belakang, sebut ni sebelum ada ni pun sebut dah dalam kitab-kitab, sebut belakang, ada belakang. Imam Syafi'i, dia seorang imam besar ni. Imam Syafi'i, dia tahu hadis Nabi, bulu ketiak dia kena cabut. Dia pun cuba nak buat gitu juga mula-mula, darah belecet, sakit pula tu. Tak boleh ikut sunnah, tak boleh. Sebab tu Imam Syafi'i ni kena tahu, dia cukup bulu ketiak dia, dia bukan cabut, dia tidak serupa orang. Jadi ada sunnah yang kita boleh turut, ada sunnah yang kita tak boleh turut. Tengoklah kita tu sesuai ke tidak, boleh ke tidak. Kalau siapa menyeksa sendiri, agama tak ada suruh lagu tu. Sebab itu Imam Syafi'i dia cukup bulu ketiak, bukan cabut. Padahal jelas tu dalam hadis sunnah Nabi, dan Nabi buat gitu. Apa faedahnya kita kata?
Memanglah ada faedah tu. Tapi kalau nak jaga faedah yang tak sebesar mana tu, siapa menyeksa diri, tak ada pasal. Jadi faedahnya antaranya ulama sebutnya, dia jadi kurang bau kalau kita jaga. Dan kalau kita cukur jadi kolbang. Kau bau, gak nak hilang bau tu boleh comor macam-macam lagi. Rono kau enggak boleh. Zaman kita ni maju dah. Bak apa ni pewangi ni boleh pakai tu, tak ada pasal dia menyeksa diri kerana nak dapat manfaat tadi. Jadi berapa banyak kita tak boleh ikut walaupun sunnah Nabi tentu Nabi buat tu. Imam Abu Hanifah, Nabi SAW sembelih unta sambil duduk caca unta tu, sambil duduk caca di memang dan ni pun kita tengok Mekah ke mana-mana belum. Begitu je unta tu bodoh benar nak mari waktu betul tak ada satu rebah situ dah pisah rebah situ dah gitulah. Imam Abu Hanifah dia nak sembelih lagu tu kata nya cendah kau kawan tu rebah tu unta sodok juga. Rupanya binatang dia satu negeri ke satu negeri tak serupa. Tu kita kena faham. Kalau unta Mekah ke apa itu memang dia jenis betul gitu, tak tahu ke satu. Memang setengah-setengah negeri kuda kan budak-budak nak main ekor dia tarik, tak ada ke satu. Cuba kalau kuda Malaysia. Tuhan buat orang pun jadi lagu tu pasal backing. Orang Malaysia tu backing. Tak boleh, dia tak kacak ajak boleh pawai lah tu dah. Kalau Arab tu gagak. Atas hidung tu tunjuk. Atas hidung tu tunjuk. Gag tu. Tak ada satu, tak gocor. Susu amat. Tak apa. Selesai lah. Sallu ala Nabi sudah. Selesai lah. Kereta kepek uik dah. Kena tepuh tu. Tapi dia tak kisah. Dia tak kira banyak. Orang kita tak lepas. Layak. Kalau tidak sama, buat mahkamah. Nak gocor lihat mata-mata. Tapi tak kecek banyak. Cuba tengok orang peperangan lagu lembu kurban Malaysia. Cuba tengok nak sebelah apa ni musim kurban tu, raya kurban tu. Berapa orang pegang kena lumpuh. Ikat kaki lagi hak ni pegang kok ni pegang kok ni. Tapi kalau di India misalnya seorang lah dia caketing kang kebok kurban besar boleh. Sebab korban dia tu jadi nilai. Jadi Imam Abu Hanifah faham. Tak boleh. Hak kata sunnah dia sesuai dengan keadaan. Kalau binatang sesuai dengan binatang situ, dia tidak serupa. Rupa pun tak serupa dah. Rupa tak serupa. Pengalaman ada bukan pergi di India tu masa kecil naik kereta api tu 3 hari 3 malam daripada Madrasah nak sampai ke New Delhi tu 3 hari 3 malam. Jadi tengah-tengah jalan kita boleh tengok lah binatang macam-macam binatang. Ia bertukar dari sehari ke sehari tu, rupa binatang tu tak serupa. Sana kubah tanduk lagu ni, naik ke atas kubah tanduk rekod pula tu. Dia tidak serupa. Itulah nak ya. Dari segi sifat dia pun tak serupa juga. Kalau kambing kita hidung tak macam kambing kita, tapi kambing alik sana hidung macam. Sebab tu kata dia binatang boleh jadi serupa, lebih dekat dengan orang dia. Jadi kita kena tengok, ambil kira tu. Sebab itu Imam Abu Hanifah kata tak ada, dia bergantung kepada keadaan. Sunnah tu bergantung kepada keadaan. Kalau keadaan tu memungkinkan kita buat semua hak Nabi buat, iyalah, tak apalah. Tapi kalau tidak memungkinkan begitu, siapa kita kena tendai, kena sodok dia rebah, tak ada masalah aku tu. Jadi kena berkah lah, buat sesuai dengan cara dia. Takkan kita sampai tak sebelah lembu dengan sebab tu kira lah. Jadi tak boleh dah kita nak fikir sunnah dulu. Banyak lah benda-benda lagu ni kalau nak kira ya kita kena ambil kira. Kadang-kadang orang tak faham molek benda dia akan buat salah. Tidak sebagaimana yang dikehendaki. Tempat kita dimuju, tempat kita dimuju pasal yalah, ada juga kadang-kadang kita silap, orang lain tak silap. Ada kalanya kita silap, orang lain tak silap. Ada kalanya kita tak silap, orang lain silap.
Ada juga gitu. Misalnya, kalau kita pernah tengok sih, tak aja tengok kan, lepas pada sembahyang sunat subuh tu, guling hari duduk jujuk gini, dah lesah, guling selebing gitu, nyenggih, ada. Tak aja tengok Malaysia, mana pun tak ada kan. Oh, tapi kalau di Pakistan, setengah-setengah masjid boleh tengok lah subuh. Apa kita kata guling hari pula begitu. Sebelum orang komak tu dia guling jujuk. Hanya muka ramah kan semaya. Bapa dia kata Nabi lepas pada sembahyang sunat subuh dia guling dulu. Dia pakai hak tu. Memang sungguh ada dalam hadis sungguh. Tapi gitu kehendaknya. Situ dia silap. Situ dia silap. Ya Nabi buat gitu tu buat apa? Ada kalanya Nabi SAW buat ni ada sebab. Dia bukan tak ada sebab. Kalau sebab tu ada juga pada kita, okeylah, tak apalah. Tapi kalau sebab tu tak ada, apa yang kita nak buat lagu tu? Kita kena tahu juga. Sayyidina Umar, kalau dia tengok orang buat sepuasa ni, dia tahu dah tu. Tak faham. Dia pekong anak batu. Habis betul dah lari. Dia pekong anak batu. Mana dia tahu dia buat lagu tu? Padahal dia pun tahu Nabi buat lagu tu. Nabi buat apa-apa? Nabi buat sebab dia bangun di hujung malam 1/3 akhir malam juga dia semayang tak berhenti, tajuk panjang-panjang pula tu baca tu, jadi lama lah semayang. Bila masuk subuh, dia pun semayang sunat subuh yang ringkas, berkat semayang. Lepas pada tu dia guling dia. Sementara Tok Bila mari royak ke dia, boleh orang ada belakang dia, komak lah, tanya dia dulu boleh ke nak komak ni. Kalau dia kata boleh komak. Jadi Nabi SAW guling dulu. Guling buat apa? Dia penat dah. Selama mana dah dia semaya bangun tu. Lepas tu dia nak ambil tenaga baru. Sebab dia semaya subuh panjang pula dia baca. Duduk caca lama. Lebih, walaupun kata 2 rakaat, tapi lebih lama daripada semaya zuhur 4 rakaat tu. Semaya asar 4 rakaat. Sebab apa dia baca panjang. Jadi untuk mengambil tenaga baru, dia guling dulu. Sebab tu ada sebab tu. Ada pun kita ni hak bangun lewat dah nak guling warga dia. Tak ada sembahyang kau bersatu. Sebelum pada tu tak ada pasal nak guling. Itu dia ikut zahir terlajar. Tak boleh. Bukan lagu tu cara faham hadis. Tu boleh jadi salah guna. Bila gitu nampak pelik lah. Dan Nabi SAW buat, dia bukan buat dalam masjid, dia buat dalam bilik dia, rumah dia. Ni kita duduk jujur dalam masjid, bukan tempat kita lah, tempat orang ada lagu tu. Nak ayatnya ada. Banyaklah contoh-contoh hak lagu tu. Kita kena faham molek lah hadis. Macam saat ni, jangan keliru lah. Ada juga orang kata mana boleh, kalau hadis mesti betul belaka. Tidak, dia celah-celah tu ada lagi proses dia. Itulah yang dipahami oleh ulama-ulama ahli hadis. Dia mau faham boleh. Kalau kita tak faham lagu tu, masalah lah. Jadi soalannya betul. Kalau betul jadi lagu mana? Segala tikus ada dalam dunia ni hak apa ni daripada Bani Israel tu. Hak ilah tu. Batu keturunan dia lah. Baik, kalau kita kata hak tu hak tak minum susu, muntah. Kalau dia minum, nak katakan keturunan mana pula tu? Dia masalah minum tak minum ni atas kebiasaan. Atas kebiasaan. Lembu kubah kita makan rupuk je. Tapi kalau dia ajak, dia makan macam-macam lagi. Dia boleh makan. Jadi begitu juga ni, dia boleh berubah ni, satu tempat ke satu tempat. Dan hak sebenarnya tikung dia sudah ada dah sebelum pada tu. Selepas tu pun ada juga. Ada, lepas tu hadis hak kata tak ada keturunan, tak ada anak, tak ada bakar tu. Hak mana? Nak agak hak tu. Hak tu lah sepatutnya kita pakai sebagai penentu. Jadi hak ni dugaan Rasulullah SAW semata-mata. Sebelum jelas kepada dia kedudukan. Lepas tu kita kata mana dia tak tahu molek lah. Tak tahu molek pun tak apa. Berapa banyak orang dia tidak tahunya. Itu menunjukkan dia manusia. Selamatlah kita daripada menganggap dia tu Tuhan. Selamat. Itu faedah dia.
Sebab tu dia beri Nabi terlupa lah semayang terlupa. 2 rakaat dia beri salam. Lepas tu cacaran sahabat. Ada Zuliadah yang sahabat. Dia kata, Rasulullah, semayang ni khasar ke Rasulullah terlupa? Tak ada Nabi kata, dia tanya sahabat, betul ke? Dia kata, betul. Sahabat kata, dia kata apa? Moga 4 rakaat, baru 2 rakaat. Mana dia terlupa? Dia ada terlupa. Terlupa tu nak ayat, dia bukan Tuhan lah. Itu faedah untuk kita. Setengah-setengah orang dia tak sih. Macam orang Syiah dia tak sih. Dia kata mana boleh Nabi terlupa? Nabi maksum. Maksum tu bukan daripada dosa saja, daripada terlupa dan tersalah dan tersilap. Terlupa. Jadi dia tak sepakat ni hadis-hadis ni tak sini. Nabi tak tahu kan? Nabi mesti tahu. Itu fahaman dia. Silap tu tak kena. Kalau kita faham lagu tu canggah dengan Quran pula. Dalam Quran ada Nabi ada terlupa. Bukan Nabi kita saja, Nabi-Nabi lain pun ada terlupa. Kemudian hak tu dalam kitab kita, dalam kitab dia pun ada juga sebut Nabi semayang saat ni ada juga. Cumanya pasal apa dia gini, dia cerita lain pula hak tu. Pasal Syiah ni dia kata imam-imam dia tu maksum. Maksum tu bukan maksum daripada dosa saja, maksum daripada tersalah dan tersilap dan terlupa. Kalau kita terima Nabi ni ada tersalah, tersilap, ada terlupa, maknanya imam-imam itu lebih daripada Nabi pula. Nanti orang kata kita kafir pula. Dia pun akak lah akak ni kata. Dia sama tinggi. Nabi-Nabi pun maksum daripada tersalah dan terlupa dan terlupa, salah pun tak ada, maksum juga. Serupa dengan dia pun tu. Dia terlupa dah ayat Quran. Dalam Quran tu sebut apa ni Nabi kapal terlupa, dia tak ingat dah tu. Itu masalah. Bagi kita dah ni molek hikmah Allah beri nampak Nabi terlupa kapal ni, nak ajar kepada kita bahawa dia manusia, makhluk yang tidak sempurna, walaupun kata sempurna setara mana pun. Sebagai manusia dia ada hak kurang dia. Maka kita tak boleh kata dia Tuhan. Tak boleh. Tuhan satu saja. Gitu. Seterusnya hadis riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, orang mukmin sejati tidak disengat 2 kali di lubang yang sama. Orang mukmin yang sebenar, mukmin yang sempurna, tidak disengat di lubang yang sama 2 kali. Lepas tu Imam Muslim mari dengan sanad satu lagi, dengan sanad satu lagi daripada anak saudara Ibn Syihab Az-Zuhri, daripada pakcik dia, daripada Ibn Musayyab, daripada Abi Hurairah, bimithlihi, sama seperti itu, sama seperti lafaz hadis sebelum pada ni. La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Orang mukmin tidak disengat 2 kali di lubang yang sama. Dalam riwayat-riwayatnya ada baca 2. Satu layul daru, ring tu bagi depan. Satu layul dari, layul dari, ring tu bagi bawah. Tetapi hak kebanyakannya, hak lebih banyaknya layul daru. Layul dari pun boleh juga, tidak salah, ada juga hak lagu tu. Tetapi hak lebih tepatnya layul daru. Kalau kata layul daru, la tu la nafi. Kalau kata layul dari, la tu la nahi. Itu bezanya. Itu bezanya. Tetapi daripada asbabul wurud, sebab wurud dia kalau kita perhatikan, sebab hadis-hadis ni dia ada sebab wurud dia. Sebab kalau Quran dia ada sebab nuzul dia. Sebab turun ayat tu, apa latar belakang dia jadi turun ayat ni. Kalau ayat ni tak ada sebab apa-apa, tahu-tahu Tuhan buat turun ayat. Lagu mana? Ada orang panggil sebab nuzul, sebab turun ayat tu. Kalau hadis orang panggil sebab wurud. Apa sebab Nabi kata lagu tu? Tak ada sebab apa-apa kau. Tiba-tiba dia kata gitu, kau dia ada latar belakang dia.
Jadi latar belakang dia tu orang panggil sebab wurud. Sebab wurudnya ni dalam apa ni syarah Ibn Nawawi pun dia ada ceritanya. Nabi SAW dalam perang Badar telah menawan Abu Azzah Asy-Sya'ir, penyair orang-orang kafir. Penyair ni kerja dia penaik semangat, suruh orang-orang dia tu perang dengan Nabi SAW. Selain daripada tu dia memburuk-burukkan Nabi, mengejek Nabi melalui syair dia. Kata huduh lah, buat nyanyi ke Nabi dalam syair dia, menggunakan syair dia. Bila begitu, bila dia kena ikat dalam perang Badar, kena tawan, dia merayu kepada Nabi SAW bahawa dia anak ramah, dia orang susah, apa ni, mintalah Nabi maafkan dia, lepaskan dia. Dengan percuma nak bayar apa ni tebusan pun tak ada piti. Dia merayu dan dia tak akan buat sepuh dulu lagi kepada Rasulullah tu. Dia tak akan mengejek, tak akan menyanyi, tak akan kata uduh lah melalui syair dia. Nabi SAW pun tak apa, lepas dia dengan percuma, tanpa kena bayar tebusan dan tanpa kena bunuh, tak ada, lepas. Bila begitu dia balik, dia kau teruk jadi kau kuat kata ke Nabi, menuduh Nabi, dorong orang supaya perang dengan Nabi, bagi semangat, naik semangat. Bila begitu setengah ulama kata dalam perang Uhud, setengah ulama kata dalam perang selepas tu lagi kena tawan pula. Bila kena tawan pula tu Nabi SAW pun tengok dia merayu pula. Dia kata lepaslah dia pula. Nabi SAW kata tak boleh. Baru tu baiklah hati ni. Orang mukmin tidak disengat dua kali di lubang yang sama. Mu tak usah merayu lah, tak jadi apa. Nabi tak sepakat. Bila begitu Nabi SAW suruh bunuh. Itu cerita. Orang mukmin tidak disengat, yul darun disengat, dipatuk ke, digapo ke oleh binatang yang bisa, macam ular ke, gapo, kala, jengking ke. Itulah orang mukmin tidak disengat dua kali di lubang yang sama. Maknanya pengajaran dia yang apa dia? Orang mukmin, berapa ramai orang mukmin, orang Islam kena tipu berapa kali? Bukan sekali dua, 10 kali, 20 kali kena lagi. Maknanya itu bukan mukmin sebenar. Itulah banyak dalam hadis-hadis ni sebut mukmin sejati, mukmin sebenar, mukmin yang sempurna lagu mana? Gini sifatnya. Kalau kita tidak begitu, kita kena baiki. Maknanya kita tak cukup molek. Dari segi bijaksananya orang mukmin, kalau mukmin sejati, hak sempurna, dia tak kena tipu dua kali dalam bak yang sama. Kalau dia sudah terkena sekali, dia tak kena. Jangan sampai dua kali kita terkena tepat yang sama. Kalau kena hak lain, tak apa, mungkin kita tak ada pengalaman lagi dalam masalah tu. Tapi jangan dua kali. Sekali sudah terkena. Itu pengajaran Nabi SAW nak ajar kita biar jadi orang cerdik lah. Dengan cara begitu kita akan menilai diri kita. Kalau kena tipu lepas sekali bukan dia lah tu, benda sama, tak sepatutnya berlaku. Pada sekali, kena sekali pada cukup tak pengajaran. Gapo-gapo pun sepatutnya begitu. Itulah orang mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar. Maksudnya alif lam di situ, alif lam hakikat. La yuldagul mu'minu, mukmin yang sempurna, mukmin yang sempurna. Dan banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain kan dia sebut mukmin yang sempurna kalau ada alif lam lagi. Sebabnya kalau kita tengok berdasarkan kenyataan macam-macam ramai orang mukmin tidak lagu tu. Lepas tu tidak mukmin lah dia, mukmin juga, Islam juga, tapi Islam yang tidak sempurna.
Orang Islam yang sempurna ni, dia banyak belajar, cepat belajar, pada sekali kena cukup, tidak perlu banyak kali. Maknanya di sini orang Islam secara tidak langsung diperintah supaya belajar daripada sejarah. Belajar daripada sejarah. Hak lepas sejarah lah. Jangan lupa sejarah. Berapa sesuatu bangsa tu jadi jatuh, berapa sesuatu bangsa tu jadi naik, kena belajar dia. Kalau dulu kita kena jajah apa, jangan buat lagi kesalahan yang sama sehingga kita kena jajah pula. Gitulah maknanya. Luah tu jauh pergi tu. Dia bukan perkara walaupun latar belakang dia peristiwa yang kita sebut tadi, tapi maksudnya luas. Kita boleh guna dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Kemudian itu satu hadis baru ni kita jumpa dah kan, hadis riwayat daripada Ibnu Akhi Az-Zuhri. Tak tahulah kalau ada kitab yang sama pada buku surat 119 dulu. Riwayat daripada Abu Hurairah juga. Dia kata umatku, Nabi sabdalah, umatku semuanya dimaafkan kecuali orang yang menyatakan kejahatan dia. Mana dia bangga dengan kejahatan yang dia buat. Hak tu Tuhan tidak maaf. Di situ ada riwayat daripada anak saudara Ibn Shihab Az-Zuhri. Nama dia Muhammad bin Abdullah bin Muslim. Imam Zuhri nama dia Muhammad bin Muslim. Ni pak saudara ni anak saudara. Sekali lagi kita jumpa riwayat anak saudara dia sini. Mula-mula Imam Muslim mari kita satu sanad. Dalam sanad tu yang mengambil hadis ini daripada Zuhri bukan anak saudara dia, tapi Uqail. Ni anak murid dia. Lepas tu Imam Muslim mari sanad yang kedua, dia ada tahwil pula di situ, ada pecah pula sanad situ. Dalam sanad tu ada anak saudara Zuhri tadi. Hak nama Muhammad bin Abdullah bin Muslim. Daripada pak saudara dia, pak cik dia tu maksudnya Ibnu Syihab lah. Bimithlihi, apa makna? Sebab kita baca kitab Muslim hak asal kena ayatlah sikit. Maknanya inilah kedudukan asal riwayat anak saudara Zuhri. Sepatutnya dia duduk sini, tepat-tepat lagu ni. Maknanya sebagai mutaba'ah. Imam Muslim bawa dia tu, riwayat dia tu sebagai mutaba'ah, bukan sebagai riwayat usul untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan asas. Tidak. Yang dia jadikan asas ialah riwayat Uqail daripada Zuhri. Cuba tengok. Ni orang panggil haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ni riwayat usul. Orang panggil riwayat asas dalam Sahih Muslim. Riwayat tu kuat, tinggi kedudukannya. Tapi hak dia sebut dalam mutaba'ah, hak selepas ni lah, dia sebut bimithlihi daripada Abu Hurairah juga, sahabat yang sama. Lepas tu bimithlihi, hadisnya, lafaznya sama. Bukan makna dia sajalah. Bila lafaz sama, makna dia pun sama lah. Lafaz dia tu pun sama, bukan makna saja sama. Tapi ini riwayat anak saudara Zuhri. Sebab anak saudara Zuhri ni adalah perawi yang tidak disepakati oleh ulama. Ada yang mempertikaikannya. Jadi kedudukan dia tu tidak tinggi lah, tidak kuat benar. Sedangkan Sahih Muslim ni dia bawah sikit daripada Bukhari-nya. Dia kena ambil patutnya daripada perawi-perawi hak kemah-kemah lah. Jadi perawi hak tak kemah dalam Muslim ada, tapi bukan dalam riwayat usul, dalam riwayat mutaba'ah macam ni. Ini kedudukan tepat lah ni. Betul lah ni kedudukan dia sini. Itu kaedahnya, cara dia. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab Muslim ni, setengah-setengah orang dia ialah hak ni apa ni untuk orang-orang kaji hadis lah. Setengah-setengah dia ingat syarat Muslim ni semua perawi hak dalam Muslim tu tak kira mana apa. Itu kira syarat Muslim. Bukan gitu sebenarnya. Syarat Muslim hak dimaksudkan itu ialah yang dalam riwayat usul. Dalam riwayat hak bukan usul, dalam mutaba'at atau syawahid, kadang-kadang perawi dia tu lebih rendah lagi daripada perawi lain, kitab lain. Itu ramai orang tak faham tu.
Jadi dia ingat kalau dalam Muslim ni tinggi berlaku. Tidak. Hak riwayat mutaba'at macam ni Ibnu Syihab, Ibnu Akhi, anak saudara Ibnu Syihab dia ambil. Tapi dia ambil mana? Sini. Bukan dalam riwayat usul. Hak sebelum saat ni kita sebut tadi dipertikaikan oleh ulama. Sebab apa Imam Muslim buat mari hadir daripada dia? So, bukan sebagai mutaba'at, sebagai usul. Sebab tu orang pertikai. Sepatutnya tak ambil riwayat dia sini. Kalau nak ambil pun jadikanlah sebagai mutaba'at saja, bukan sebagai riwayat usul. Jadi ada orang pertikai. Cumanya Hafiz Ibn Hajar jawab, sebenarnya selain daripada anak saudara Zuhri, ada lagi orang lain, anak murid Zuhri yang juga meriwayatkan hadis ini. Antara satulah Imam Muslim buat bagi dalam kitab dia. Bukan nak jadikan hak ni sebagai usul. Cuma muskilnya apa dia tak nak mari hak tu. Tu sikit. Dia mari hak ni. Lepas tu kalau nak tahu ada juga orang lain, kena juga benar, pandang benar lah. Kena buat kajian, susah juga tu. Jadi kau mana-mana pun dia kata sebab tu lah. Sebab ada saluran lain sebenarnya. Bukan semata-mata anak saudara Zuhri ni saja yang meriwayatkan hadis. Kalau semata-mata dia, tak ada orang lain, tentu Imam Muslim tak ambil. Itu jawapan dia. Walaupun jawapan tu setengah-setengah orang puas hati dah, setengah-setengah orang tak puas hati lagi. Tak apalah. Begitulah keadaan. Kalau di sini dia sebut sebagai mutaba'at, semua kata ini bagus betul cara dia. Betul lah sini. Sebab dia sudah mari dah sebelum pada ni sebagai riwayat usul dia, iaitu daripada Uqail, daripada Ibnu Syihab. Hak ni sebagai sokongan saja. Begitu. Kemudian soalan kita sambung semula lah. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.